Terima kasih pada saudara yang terus setia bersama kami di TV1 ketika ini. Kami bawakan kepada anda Forum Perdana Ehwal Islam. Dan pada malam ini forum kita membincangkan tajuk Berani Gagal. Forum yang dibawakan oleh SME Bank Malaysia Berhad dengan kerjasama MITI, JAKIM dan juga RTM di Tapak Karnival Usahawan Kedah 2011. Bersama dua orang panelis kita dan membincangkan tajuk usahawan ataupun berani gagal ini. Kalau kita bercakap tentang kepentingan usahawan dalam ekonomi, dalam perniagaan, dalam membina masyarakat negara kita pada hari ini, dan kedua-dua panel telah bersetuju bahawa usahawan adalah merupakan satu bidang yang sangat mulia, yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi persoalannya, saya nak tanya Prof, bagaimana kita nak memulakan diri kita sebagai seorang usahawan yang bukan saja sekadar usahawan biasa, tetapi usahawan yang berjaya, yang dipandang mulia di sisi Islam dan juga di sisi masyarakat khususnya, Prof. Terima kasih Ustaz Zakaria. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai usahawan ini, seperti mana yang kita telah kupaskan dalam peringkat yang pertama tadi, dia merupakan sebahagian daripada jihad fisabilillah. Dia merupakan sebahagian daripada ibadah. Dia merupakan sebahagian daripada tuntutan agama. Tetapi semua perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, dia tidak akan mempunyai apa-apa juga makna sekiranya kita tidak melakukan perancangan yang teratur dan tersusun. Sebab itulah dalam satu kata-kata Saidina Ali yang masyhur disebut al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Saidina Ali sebut kebaikan ataupun yang hak itu tanpa dirancang akan mudah dikalahkan dengan kebatilan yang terancang. Sebab itulah kadang-kadang kita lupa bahawa dalam kita nak melakukan sesuatu, bukan hanya setakat jadi usahawan, tetapi apa juga pekerjaan, kita kena berusaha. Kita kena memahami apa sebenarnya risiko yang bakal kita melanda, seperti mana Dr. Bashir sebutkan. Sebagai usahawan, kita akan terdedah kepada pelbagai risiko. Tetapi risiko ini adalah perkara yang lumrah dalam perniagaan. Cuma risiko tersebut perlu diuruskan secara bijaksana. Kerana dalam konteks Islam, sumber rezeki, keuntungan yang kita perolehi itu memang sebahagiannya adalah daripada risiko yang kita hadapi. Sebab itu ada satu prinsip syarak yang terkenal, Ustaz Zakaria, al-ghunum bil ghurum. Tidak ada risiko, tidak adalah keuntungan. Tapi bahaya juga, kita kena sebut perkataan Arab betul-betul. Kalau kita sebut al-ghanam bil gharam, itu maksud dia kambing bercinta, bukan maknanya no risk no gain. Tetapi ini satu perkara yang kita harus fahami bersama. Kerana dalam konteks inilah, dalam konteks sebagai usahawan, kita kena ingat bahawa kita melakukan satu tanggungjawab agama. Bukan hanya untuk kita mencari kekayaan dan keuntungan untuk diri kita, tetapi keuntungan ini akhirnya kita mahukan keberkatan daripada Allah SWT. Sebab itulah dalam peringkat awal kita merancang modal yang kita bakal kita nak cari dan sebagainya, pembiayaan yang kita nak dapat, umpamanya daripada SME Bank. Saya nak sebutkan SME di sini sebab saya tadi pun baru diberitahu oleh pengarah dia bahawa SME Bank dalam masa beberapa bulan ni akan convert semua, akan tukar semuanya daripada konvensional kepada Islam. Itu satu perkara yang amat menggembirakan kita semua. Kerana SME Bank ini adalah satu bank yang benar-benar pergi kepada masyarakat di peringkat bawahan. Bagi pembiayaan sekecil-kecilnya, sampai peringkat 10,000, 20,000 pun dia bagi, seperti mana pengarah sebutkan kepada saya tadi. Maknanya, kita mahu memastikan bahawa peringkat awal kita nak memulakan perniagaan itu pun perlulah dengan cara yang diiktiraf dan diredai oleh Allah SWT. Sebab itulah pembiayaan itu, modal itu kena daripada sumber yang halal. Kerana sumber yang halal ini akan membawa keberkatan. Tetapi jangan pula kita menjadi masalah, menimbulkan masalah kepada SME Bank, tak nak bayar. Tadi pun kita bincang bahawa ramai di kalangan penerima-penerima pembiayaan ini tidak membayar balik hutang ataupun apa yang diperolehi, pinjaman dan sebagainya daripada SME Bank tadi. Ini satu perangai usahawan Muslim yang tidak seharusnya wujud sebagai kita seorang Islam. Kerana hadis Nabi SAW dalam konteks ini amat jelas. Disebutkan dengan cara yang cukup tegas. Yughfirul lisyahid kullu dhanbin illa ad-dain. Sesungguhnya dosa orang yang mati syahid ini akan dihapuskan oleh Allah SWT kecuali hutang. Ini amat mustahak kerana kita kena ingat dalam Islam ni memberi hutang amat digalakkan oleh Allah SWT. Tetapi menerima hutang, kita harus menjadikan itu sebagai yang terakhir sekali. Maknanya kalau kita mempunyai modal kita sendiri tanpa perlu pergi kepada SME Bank ataupun bank-bank Islam yang lain, kita harus menggunakan modal kita terlebih dahulu.
Takut-takut bukan apa? Takut-takut tak boleh bayar. Kerana kalau tak boleh bayar, natijahnya cukup besar. Kerana kita mungkin tidak dapat masuk ke dalam syurga Allah SWT. Sebab itulah, ini semua adalah dalam konteks perancangan. Bagaimana pembiayaan kita, sumber modal kita, nak menguruskan modal kita dalam erti kata nak buat bisnes apa, perniagaan apa. Kita kena faham bahawa tidak semua perniagaan itu boleh kita ceburi kalau kita tidak mempunyai kepakarannya. Sebab itulah dalam konteks ini, sebagai usahawan kita kena menimba ilmu. Kita kena mencari ilmu, kita kena menyertai pelbagai latihan dan kursus-kursus yang disediakan oleh SME dan sebagainya. Ini adalah sebahagian daripada tuntutan untuk kita menjadi usahawan. Bukan setakat usahawan biasa, tetapi usahawan Islam yang diredai oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ashraf di atas penjelasan sebentar tadi kepada kita semua. Apakah syarat-syarat, apakah perkara asas yang perlu ada untuk kita menjadi seorang usahawan itu? Antara yang disebut tadi ialah tentang modal, tentang kemahiran, tentang minat yang penting untuk kita menjadi seorang usahawan. Dan yang ditekankan tadi ialah konsep hutang itu. Apabila nak jadi usahawan, kita perlukan modal. Bila nak modal, kita terpaksa hutang. Kebanyakannya lah untuk kita memulakan perniagaan ataupun usahawan. Dan yang apabila kita sudah berhutang, maka tanggungjawab kita ialah membayar hutang itu kembali. Saya nak tanya Dr. Bashir tentang usahawan ni. Barangkali doktor nak tambah apa yang diperkatakan oleh Prof. Dr. Ashraf tadi tentang kita untuk menjadi usahawan ini, kita perlu berusaha untuk berikhtiar secara positif, supaya kita menjadi usahawan bukan sekadar usahawan ala kadar, tetapi usahawan yang benar-benar berjaya. Bagaimana doktor melihat? Terima kasih Ustaz Zakaria, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum saya nak jawab soalan Ustaz Zakaria tadi, tuan-tuan, saya nak respon apa yang Dr. Ashraf sebut berkenaan dengan hutang. Hari ini tuan-tuan, orang memang seronok berhutang. Sebab berhutang ni dia usaha tak banyak tapi dapat banyak. Tuan-tuan, khususnya bank-bank kerajaan lah, macam SME Bank tu, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang orang nak berniaga ke apa, saya tak tahulah. Saya ingat orang yang berada di sekitar kita ni tak ada lah macam tu, tuan-tuan. Pinjam tu dengan niat tak mau bayar, dan ada yang pinjam dengan niat untuk berniaga dan nak bayar, tuan-tuan. Hal ini Nabi SAW pesan dengan kita, barang siapa yang meminjam ataupun berhutang dengan niat untuk membayar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan cari jalan-jalan dan pintu rezeki untuk dia, sehinggalah dia boleh bayar hutang. Itu satu. Dan kalau sesiapa yang berhutang dengan niat tak mau bayar, tuan-tuan, dapat 1 juta daripada SME Bank, tuan-tuan, balik-balik, ya, aku sudah jadi jutawan. Tuan-tuan, hanya dengan 3-4 kali sign agreement je. Niat tak mau bayar. Kalau niat tak mau bayar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala akan musnahkan kehidupan dia. Sama ada cepat atau lambat, yang tuan-tuan tunggulah. Sekiranya tidak ada niat dia untuk membayar hutang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan sebab tu bila kita bincang soal-soal keusahawanan sebagaimana kita bincangkan pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini merupakan satu perkara yang cukup penting, yang kerja para Nabi duk buat dah. Nabi ni daripada muda dia diasuh oleh bapa saudara dia, oleh tok saudara dia, tuan-tuan, untuk bekerja sebagai pengusaha, sebagai usahawan. Daripada ternak kambing sampailah Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Untuk tujuan apa? Nak menampakkan kepada kita umat Islam hari ini. Dengan sebab tu, apa yang penting kepada kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah apabila kita bertindak sebagai dalam kerjaya kita sebagai seorang usahawan, maka disitulah perlunya pemikiran yang begitu hebat daripada kita. Berbanding dengan rakan-rakan kita yang bekerja di jabatan-jabatan kerajaan, tuan-tuan, termasuk saya lah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita selesa tiap-tiap tahun ada cuti tahunan, tuan-tuan. Sakit ada cuti. Tetapi bagi orang-orang yang terlibat dalam bidang korporat, orang-orang yang terlibat dalam bidang-bidang keusahawanan, tak ada ruang nak cuti. Sebab mereka mestilah orang-orang yang setia kepada kerjaya dan setia kepada masa mereka. Tuan-tuan, ambil contoh tuan-tuan yang duk buat kerja sawah bendang ni, sudahlah. Mana ada masa nak rehat? Rehat masa bila? Masa tidur je, rehat. Bangun pagi esok tengok-tengok siput gondang emas masuk dalam bendang pula dah. Tuan-tuan, apa lagi yang kita boleh buat? Buang siput gondang emas, dia mari pula padi apa tu? Padi yang tak terpakai tu, padi angin.
Dr. Ashraf tak tahu. Tuan-tuan, naik pula padi angin, Masya Allah. Satu masalah pula, usaha lagi kita, tuan-tuan. Sebab tu kita dikatakan usahawan. Dan risiko-risiko yang Allah Ta'ala bagi, sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak berikan pahala kepada kita daripada hasil kerja yang kita lakukan, tuan-tuan. Jadi daripada situlah dia nak mengasuh jati diri kita. Kita ni nak marah ke orang ataupun tidak, nak emosi ataupun tidak. Kadang-kadang benda-benda lagu ni berlaku dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Tu kawan tu, tu mula harap. Tuan-tuan, tu kawan tu, semayang haram tak pernah, tapi padi subuk bukan main. Tu bahasa orang biar lah tu. Tuan-tuan, tu Mekah haram tak pernah pergi. Satu relung 5 tan. Contoh je lah, tuan-tuan. Kalau ada sungguh bagus ya. Tuan-tuan, nampak? Bila kita ada perasaan macam tu, seolah-olah kita sendiri ni yang beriman kepada Allah, tuan-tuan, yang berusaha sedaya upaya, apakah kita rasa iman kita sudah tercabar bila sampai pada peringkat macam tu? No, bukan macam tu. Risiko Allah Ta'ala berikan kepada kita ni sebab Allah sedang menguji kita, dan Allah akan berikan pahala ni kepada kita atas kerja-kerja yang kita lakukan. Sebab tu rakan-rakan usahawan sekalian, kita buat kerja jangan susah hati. Orang nak mengkhianati barangan kita ke, orang nak memfitnah kita ke, orang nak buat kerja buruk berkenaan dengan perniagaan kita ke, itu bukan kerja kita. Sebab apa yang perlu kita letakkan dalam diri kita, apabila kita didengki dan dikhianati oleh orang lain, bermakna orang itu sedang menganugerahkan rezeki kepada kita, tuan-tuan. Ini pesanan Nabi SAW sebagai satu motivasi kepada rakan-rakan usahawan sekalian. Wallahu alam. Baik, terima kasih pada Dr. Ahmad Bashir. Ada orang tanya saya, Doktor, apa makna SME Bank tu? Saya jawab mudah je. Saya meminjam, esok mesti selesai. Itu SME Bank. Artinya kalau kita pinjam, cepat-cepatlah kena selesaikan balik, supaya jangan duk tangguh lama, pasal manfaatnya nanti barangkali ada di kalangan saudara kita juga yang nak meminjam, yang nak menjadi usahawan juga, bukan kita saja nak jadi usahawan. Itu penjelasan yang dibuat oleh kedua-dua panel kita tentang hutang. Itu juga sangat menarik kalau kita menjadi seorang usahawan, perkara yang perlu kita beri perhatian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi berforum dengan tajuk Berani Gagal sempena dengan Karnival Usahawan Kedah 2011 di Alur Biak, Jerlun, Kedah pada hari ini. Dan seperti biasa, pentas forum perdana ini akan dibuka kepada penonton-penonton yang hadir untuk berkongsi pandangan ataupun mengemukakan soalan. Tetapi sebelum penonton bersedia, apa kata kita berehat dahulu dan kembali selepas ini.